ada persoalan yang mengatakan bahawa apakah sah sujud sekiranya hidung kita tidak terkena lantai ataupun tempat sujud kita. Apakah sah sujud itu? Saksikan jawapannya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Para penonton sekalian, kembali kepada persoalan tentang sujud ini, ya. Masih lagi berkisar sekitar sujud. Ya. Kita nak bincangkan soalannya, iaitu apakah sah sujud kita sekiranya hidung tidak terkena lantai ataupun tempat sujud kita, ya. Kadang-kadang ada yang hidungnya pendek, ya, bermacam-macam ragam, ada yang hidungnya panjang. Jadi apakah hidung ini termasuk dalam syarat-syarat dalam sujud, ya? Kita baca hadis sebagai dalil kita tentang syarat-syarat sujud itu, ya. Maksudnya, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang, ya. Kata Nabi, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang, yakni 7 anggota lah. Di atas dahi, Kemudian kedua-dua tangan, kedua-dua tapak tangan, ya, kedua-dua tangan tapak tangan lah, ya. Kedua-dua lutut dan hujung jari kedua-dua kaki. Inilah syarat sujud, ya. Anggota itu, sujud itu ada 7, ya. Yang pertama dahi. Yang kedua, kedua-dua tapak tangan. Kedua tapak tangan artinya dahi 1, tapak tangan 2, 3. Ya. Kedua-dua lutut. Kedua-dua lutut artinya lutut kita ada 2. Tadi dahi 1, tapak tangan 2, lutut kita 2, sudah 5. Ya. Kemudian kedua-dua yang terakhir, kedua-dua kaki. Kedua-dua jari kaki. Kedua jari kaki, jadi tadi 5 campur kedua-dua jari kaki jadi 7. Inilah syarat sujud. Kalau 7 anggota ini tidak sampai ke lantai, maka tidak sah sujud kita, ya. Tidak sah sujud kita, ya. Kemudian terbuka dahi, dahi masih terbuka, tidak berlapik, tidak tertutup. Ini yang pertama, dahi, ya, tidak tertutup, tidak berlapik ketika melakukannya di tempat sujud, ya. Kalau dahi kita umpamanya ketika sujud berlapik, maka sujud kita tidak sah. Maknanya begini, ya. Contoh kita supaya mudah faham. Kadang-kadang kaum ibu, ya, kaum ibu kita yang sembahyang, mereka sembahyang biasanya gunakan telekung, dan ketika mereka sujud, maka telekung itu terhampar di tempat sujud mereka, ya. Sedangkan telekung itu berada di badan kita, badan orang itu yang sembahyang, maka sembahyangnya ataupun sujudnya tidak sah, ya. Tidak ada boleh yang menyebabkan dahi kita tertutup, ya, disebabkan oleh sesuatu yang berada di badan kita, boleh bergerak, ya, ikut dengan kita. Contoh yang kedua, itu contoh yang pertama. Yang kedua, kaum bapa ataupun laki-laki kebiasaannya ada yang memakai serban, ya. Serbannya ada ekor panjang, kemudian ketika dia sujud, contoh ketika sujud ekornya itu terkena dahi, maka itu pun juga kata para ulama, ya, mengikut ulama ini dirujuk dalam kitab Matla'ul Badrin, maka sujudnya juga tidak sah kerana ada perkara yang mengikutinya, ya, di badan kita itu. Ataupun kita pakai songkok ataupun kopiah, ya, tak kiralah songkok atau kopiah yang tutup kepala, kemudian kita tutup dahi kita seperti begini, ya, macam ini, nampak? Maka tidak sah kerana dahi kita tertutup, ya, dahi kita tertutup. Ataupun memakai redak, ya, contoh dia pakai redak, ya, disangkut di bahu, ya. Ketika sujud, redaknya itu sebahagiannya di bahu, sebahagiannya pula terletak di dahi, kemudian dia sujud, maka itu pun tidak
sah, ya. Itu yang pertama, ya. Pertama. Jadi para penonton sekalian, soalan yang tadi berkisar tentang apakah hidung itu termasuk di dalam syarat sujud ataupun di dalam rukun sujud yang 7 anggota itu, ya, mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Syafi'i yang majoritinya di Nusantara ini bermazhab Syafi'i, mazhab yang kita amalkan. Mengikut mazhab Syafi'i, hidung itu bukanlah sebahagian daripada anggota sujud seperti mana yang kita sebut dalam hadis tadi, ya. Tetapi hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat. Mengikut mazhab Syafi'i, hukumnya sunat kita meletakkan hidung kita bersama dengan dahi kita ketika sujud. Dahi rukun, hidung sunat. Jadi andai kata tidaklah meletakkan hidungnya, ya, cuma meletakkan dahinya, pun sujud itu sah kerana syaratnya adalah dahi, bukan hidung. Tapi ada sebahagian mazhab seperti Hambali, ya, seperti mazhab Hambali mengatakan bahawa hidung itu adalah sebahagian daripada anggota sujud, ya. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita faham bahawa hidung itu bukanlah di antara 7 anggota sujud. Alhamdulillah. Terjawab persoalan, ya. Terjawab persoalan tentang apakah hidung ini termasuk di sebahagian daripada anggota sujud. Kemudian, terus kita terangkan tentang syarat sujud ini. Kemudian, hendaklah terangkat bahagian paling bawah, iaitu punggung kita melebihi bahagian yang paling atas kepala kita. Ya, kalau kita berdiri, yang bawah punggung. Kalau kita berdiri, yang bawah punggung. Kepala ini atas. Jadi, punggung hendaklah dinaikkan dan kepala kita hendaklah direndahkan. Ya, hendaklah tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, yang mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya. Ini tadi kita telah huraikan, iaitu jangan kita sujud, ya, dengan di atas pakaian kita yang mana pakaian kita ini bersambung dengan diri kita lah, ya, dan akan bergerak dengan pergerakan kita. Ya, kita pakai serban itu ketika kita bergerak dia pun bergerak. Kita pakai redak, kain redak, ketika kita bergerak dia pun bergerak. Ataupun kaum-kaum ibu dia solat dengan telekung, ya. Bila dia bangun bangkit daripada mengerjakan setiap perpindahan rukun, maka telekung pun ikut bergerak. Maka ketika itu sujud terkena dengan pakaian kita yang bersambung dengan badan kita, maka sujud kita pun tidak sah. Kemudian ada persoalan lagi, ya, persoalan lagi, iaitu bagaimanakah kebiasaannya para imam ketika mereka mengerjakan solat di masjid secara berjemaah. Imam dia akan menggunakan mikrofon, ya, mikrofon yang ada wayar panjang bersambung dengan pembesar suara itu, mikrofon lah. Kemudian mikrofon itu ada mempunyai wayar, ya. Jadi apakah contoh, ya, macam saya sekarang saya pakai begini, ini wayar, ya, dari sambung dengan mikrofon saya, kemudian terus bersambung kepada sound system di masjid. Kata ulama, sekiranya wayar ini, ya, penyambung mikrofon ini ada mengandungi najis seperti tahi cecak di atasnya, maka itu pun kata ulama tidak sah salat kita. Ya, tidak sah salat kita kerana kita menanggung najis, kerana wayar itu melekat di badan kita, ya, bersambung dengan badan kita. Ini pendapat ulama, ya, pendapat ulama. Bahaya. Jadi kita kena hati-hati jugalah, ya. Okey, seterusnya, hendaklah tidak berniat lain daripada sujud seperti takut dan seumpamanya. Sujud itu pun tidak ada niat lain. Kita niat ketika sujud itu sujud sahaja, ya. Qasad sujud, tidak disebabkan takut. Umpamanya kita tengah berdiri, ya, qiyam membaca Fatihah, rokok, kemudian tiba-tiba ada bunyi meletup, pung, kita pun terus sujud. Kita sujud kerana bunyi meletup, kerana takut. Itu bukan dikira sujud, itu lain, ya. Maka sekiranya begitu, maka tidak sah sujud kita, ya. Hendaklah ditekan dahi. Dahi itu hendaklah tekan, tapi bukanlah kuat sangat, ya. Hendaklah tekan dahi ke lantai tempat sujud dengan tekanan yang biasalah, yang nyata. Umpamanya kalau ada kapas, kata ulama, ya, dalam kitab ini, andainya kata ada kapas di atas sujud kita itu, di tempat sujud kita itu ada kapas, maka kapas itu jadi
terhimpit oleh dahi kita, maka itu pun dikira sah. Bukanlah dihentak kuat-kuat dahi, ya, bukan begitu. Maknanya yang nyata, ya, yang asas dahi kita diletakkan di lantai. Seperti mana sebut tadi, sekiranya ada kapas, ya, maka kapas tersebut akan tertekan dan akan nyata kesan sujud di atasnya, ya. Kemudian ini penting juga, ini penting, hendaklah berada dalam keadaan tenang, yakni tumakninah, ya. Hendaklah bertumakninah ketika sujud. Ketika sujud mesti ada tumakninah, ya. Tak boleh kata orang sujud apa? Sujud seperti ayam, ya, ayam patuk makanan tu. Begini bukan? Bukan begitu, ya. Sujud mesti ada tumakninah. Tumakninah ni sekurang-kurangnya berhenti sebentar membaca tasbih subhanallah rabbil a'la wa bihamdih. Sekurang-kurangnya ada tumakninah, ya. Tidak boleh cepat, ya. Sekurang-kurangnya sekadar mengucapkan tasbih, ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya, sekurang-kurangnya begitu, ya. Itu dipanggil tumakninah. Maka itulah syarat-syarat sujud yang mesti kita laksanakan, ya. Jadi sekiranya ada persoalan tentang masalah sujud ini, maka bolehlah tuan-tuan para penonton sekalian tulis dalam komen, ya, di bawah, ya. InsyaAllah sama-sama kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu, ya. Sesungguhnya yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah itu adalah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.